Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, live kali ini saya nak terangkan tentang kesan kekacang kepada orang yang terkena santau. Okey, pertama, bila kita dah terkena ke santau, santau ni dia akan makan organ-organ dalaman kita, dia merosakkan organ-organ dalaman. Jadi, siapa-siapa yang memakan kacang, sama ada soya, kicap, apa pun jenis kekacang, kacang bendi, asalkan nama kacang, tak kisah apa saja jenis kekacang, kacang tanah, apa kerepek kacang. Jadi kacang-kacang ni, semua jenis kekacang dia akan memberi kesan kepada organ dalaman kita. Maksudnya dia akan jadi angin, dia akan masuk ke dalam aurat saraf kita, menyebabkan kita akan jadi kembung, kita akan jadi lenguh badan-badan. Jadi kesan kekacang kepada orang yang terkena santau, dia akan menyebabkan kesihatan kita semakin merosot. Kita akan jadi sakit, kita nak jalan pun orang kata ada sakit lutut, sakit tumit, ada angin banyak sangat. Dia akan, kalau bahagian peranakan, dia akan ganggu bahagian peranakan. Itu kesan kekacang, semua jenis kekacang kepada orang yang terkena santau. Sebab itu kita di Pusat Rawatan Rusufi sangat-sangat melarang kepada semua yang terkena santau ataupun jenis sihir, jangan makan kekacang. Cuba elak makan kekacang, sebab kacang ni dia akan bagi badan kita rasa sakit. Orang kata angin, dia akan kentut. Jadi bayangkan orang sihat pun makan kacang pun, orang kata angin teruk lah, orang kata kentut dahsyat. Jadi untuk orang yang ada santau, sangat-sangat digalakkan supaya meninggalkan makan jenis kekacang, termasuk kacang soya. Tak kisahlah orang kata tempe ke, asalkan namanya kekacang, jangan makan, sebab dia akan mengganggu dan dia mempercepatkan lagi kata kemudaratan pada kesihatan. Kita dah sakit santau ni, dia akan rosak dalaman kita. Dan santau ni dia banyak peringkat, dia berbagai peringkat. Dia duduk dalam darah. Kalau dia duduk dalam darah, dia akan berjalan bersama darah. Darah ni memang dia jalan dengan jantung, dia akan pergi ke otak, ke semua seluruh organ dalaman kita. Jadi kalau kita makan kacang, dia akan jadi sengai-sengai sendi, sakit urat. Orang kata, setengah orang kata urat masuk angin. Jadi kalau kita makan kacang, lagi teruklah kesan dia. Jadi sebab tu pentingnya kepada orang yang di luar sana yang ada kesan-kesan santau, ataupun bukan kata perlu santau, kadang-kadang yang ada kesan-kesan gangguan saka, dia akan jadi sakit-sakit, cuba hindar makan kacang. InsyaAllah dia akan membantu mengurangkan sakit badan. Petai termasuk kategori kekacang. Jangan kata petai tu tak ada nama kacang petai, kita pun makan petai. Petai, jerin, genuak, orang kata semua jenis-jenis kekacang tu, dia akan memberi kesan angin yang sangat kronik pada badan kita. Jadi dia akan, pertama dia akan ganggu perut akan cekang, kembung, kemudian angin kentut ke kakau ya kan, mungkin. Tapi dia yang paling susah sekali apabila dia jadi bisa ke sendi-sendi. Dia akan tangkap urat bau kita, lutut, especially orang tua ni, dia akan tangkap lutut. Mula nak semayang sakit lutut. Orang kata kalau kata diganggu peranakan, kita akan sakit di bahagian tumit kaki. Jadi bila kita sakit tumit ni, cerita dia nak jalan jauh tak boleh, nak buat apa pun dia orang kata terganggu, terhad. Jadi macam mana kita nak counter balik? Maksud dia, bila kita dah makan kekacang, termakan, ataupun memang favourite, suka sangat makan kacang, macam mana dia nak kurangkan balik kesan dia adalah rebus serai. Satu batang serai, kita rebus, macam kami ni kat Rusufi ni, memang orang kata serai ni salah satu kita gunalah serai. Rebus buat minum dengan cara tumbuk je. Satu batang serai tumbuk, letak dalam air panas, buat minum belah pagi, minum pagi untuk dia pulih balik dalaman kita. Serai adalah minuman yang paling selamat untuk kesihatan. Kalau macam orang kata kunyit, dia sesuai untuk perempuan, tetapi tidak sesuai untuk lelaki. Sebab kunyit dia, sifat dia mengejutkan. Jadi kalau macam urat kembang, orang kata peranakan tak cantik, elok campur sikit kunyit. Tetapi kunyit tidak sesuai, tidak boleh, maksudnya tidak boleh sama sekali kepada lelaki. Kadang-kadang ada produk-produk kunyit yang di luar sana yang dikonsum lah, maksudnya ada orang lelaki makan.
kita faham dia ada kesan. Pertama, tenaga batin low terus, dia akan ganggu. Jadi kalau boleh jangan makan kunyit untuk lelaki, tetapi perempuan tak ada masalah, boleh. Dan kalau kata kita nak tambah sikit halia pun dia ada sukatan, dia tidak boleh lebih. Dalam seminggu boleh buat 2-3 kali. Tetapi banyak mana saiz halia tu. Sebenarnya halia tu lebih kurang macam duit 5 rupang je. Sekeping ataupun 2 keping saja, tumbuk bagi pecah sikit, letak. Dia tak perlu sampai seketui besar, tak perlu. Sukatan rawatan ni sebenarnya dia perlu orang kata continuous, kena guna, kena amal selalu. Secara konsisten. Dia bukan kata hari ni kita nak buat, kita letak dengan kuantiti yang banyak, dia tak akan memberi rawatan, tetapi dia akan dia akan bagi mudarat lah. Terlebih halia, nanti perut angin, senak, tak selesa lah, dia jadi pedih pelik perut kalau halia. Tapi kalau kata kita konsisten ambil sikit, sekeping macam duit 5 rupang tu, sekeping halia, amalkan dalam seminggu 3 kali, dia akan memberi rawatan untuk badan. Dia memang akan bantu untuk kita rasa, untuk buang angin apa semua. Tapi itulah cara dia untuk orang kata, bila kita dah termakan kacang, kita sakit badan, petua dia adalah pertama, minum air serai. Kedua, kalau kita nak tambah sikit, air serai ni, satu batang serai dia rendam dalam air suam, boleh dirutinkan setiap hari, tak ada masalah. Itu petua yang terbaik. Kedua, kalau kata kita nak untuk wanita lah, untuk tambah kunyit, tambah ya macam ketui tu lah, kecil je, tumbuk, letak dalam seminggu 3 kali saja. Dan yang ketiga, petua yang ketiga, kalau nak tambah halia, tambah sekeping macam duit 5 rupang tu, sekeping saja, amal dalam seminggu 3 kali, jangan lebih. Tetapi kalau ayak serai, tak ada masalah, boleh diamalkan setiap hari. Serai dia tak ada kesan negatif insya-Allah, tetapi halia kalau berlebihan dia akan kesan pada perut lah, angin tak selesa, rasa macam senak, itulah kesannya. Tetapi kunyit kalau berlebihan dia menyebabkan kecut yang terlampau. Untuk perempuan mungkin okey lah kot, tetapi kalau lelaki, dia melemahkan tenaga batin lelaki, dia akan orang kata merosakkan orang kata lelakinya tak bagus lah. Jadi sebab tu kena elok makan kunyit. Jadi petua saya hari ni daripada Sufi, kunyit tidak sesuai untuk lelaki, tetapi sesuai untuk perempuan. Halia dia ada kadar sukatan yang tertentu, tidak boleh ambil berlebihan. Tetapi serai insya-Allah boleh diamalkan setiap hari. Dan elokkan memakan kacang bagi mereka yang terkena santau ataupun yang mempunyai saka. Dan orang yang sihat pun, kalau kata dia tak ada saka santau pun, kalau dia jenis memang angin, tu kalau boleh stop. Kebanyakan kita jumpa makcik-makcik ni, dia memang suka makan kacang. Kacang tanah, dia memang suka, tapi dia tak bagus untuk kesihatan. Jadi macam mana nak potong balik, amalkan ayat serai tadi. Okey, Waalaikumsalam Amri. Okay, terima kasih. Jadi hari ni video live ni cerita kata tentang petua. Sebelum ni kita selalu cerita tentang tanda santau lah semua kan. Tapi macam mana kita kalau yang tak boleh mai Sufi, ataupun tidak berkemampuan atau tidak mempunyai kewangan, time Covid macam ni, boleh cari serai, boleh tanam serai kat sekeliling rumah tu, boleh amalkan, jadikan dia petua harian untuk kesihatan kita, untuk kita minum lah. Bagus, sangat bagus ayat serai. InsyaAllah cuba dulu, try 2 minggu. Di samping jangan makan kacang, kita akan nampak perubahan kesihatan kita. Dan petua untuk badan ringan, untuk badan sihat, cuba hindar makanan berdarah, maksudnya daging dan ayam. Cuba 2 minggu, kita tengok kaki kita rasa macam mana, badan kita rasa ringan. InsyaAllah cuba dulu petua yang InsyaAllah membantu. Mudah saja, tak perlu keluar modal, boleh tanam ataupun mungkin dalam RM1 saja. Petua ni amalkan, mudah-mudahan dia membantu kesihatan kita. Bab santau dia tetap ada dalam badan, tetapi dia melambatkan apabila kita jaga pemakanan. Dia macam santau ni, racun-racun ni, gangguan ni, dia umpama macam luka terkena pisau lah. Tangan kita ni kena luka pisau. Tu hari-hari kita duk basuh pinggan, guna sabun, duk main sabun, duk kena ayak, dia luka ni dia lambat pulih, dia lambat sembuh. Jadi orang kata luka ni dia lambat nak recover lah. Sama juga santau yang dalam badan, dia akan merosakkan organ kita secara perlahan. Dia bergantung tahap santau dan juga dengan izin Allah tahap sakit tu. Tetapi kalau kita jaga makan, dia akan melambatkan lagi.
dan orang kata badan kita lebih tahan. Okey, untuk petua kali ini adalah kesan kekacang. InsyaAllah nanti kita cerita tentang kesan orang kata makanan-makanan yang lain yang mungkin bila kita makan dia akan sakit lagi, terutama orang yang santau ataupun orang yang gastrik. Ada juga yang orang tak percaya yang gastrik tu adalah santau. Tapi apa salahnya cuba kaedah rawatan santau, mana nak tahu kok boleh sembuh. Itu saja. Ada satulah nanti saya bincang tentang nanas. Dalam pizza ada nanas, dalam banyaklah makanan kita ada nanas. Sebenarnya nanas sangat berbahaya untuk orang yang mempunyai santau ataupun gastrik. Okey, itu saja live saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.